توب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita pada kali ini dalam siri pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-16 berkenaan dengan pesanan Nabi SAW supaya jangan marah. Jangan marah. Jangan marah bagimu syurga. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis yang ke-16 ini dalam susunan hadis 40 diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Qala rajulan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Qala la taghdab. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda kepada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi, berilah kepadaku nasihat, berilah kepadaku wasiat. Ausini, berilah wasiat kepadaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jangan marah. Lelaki itu mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali, mengulang-ulang permintaannya kepada Nabi. Nabi kata, jangan marah. Jangan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Adab, amaran daripada bersifat marah. Hadis yang bernombor 5765. Hadis ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana menurut Al-Jarjani, beliau berkata hadis ini mempunyai pengertian yang besar. Ia merupakan kata-kata Rasulullah SAW yang ringkas tapi mengandungi pengertian yang padat. Kerana dia menghimpunkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Apakah maksud perkataan dalam hadis ini? Ada rajulan. Apakah dimaksudkan dengan rajulan dalam hadis ini? Rajulan ni maksudnya seorang lelaki. Anna rajulan. Seorang lelaki. Ada yang mengatakan bahawa lelaki tersebut ialah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. At-Tabarani telah mengeluarkan sebuah hadis daripada Abu Darda. Kata Abu Darda, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga. Rasulullah SAW bersabda, jangan marah bagimu syurga. Jangan marah bagimu syurga. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada pendapat lain yang mengatakan bahawa yang bertanya ataupun penanya dalam hadis ini ialah Jariyah bin Qudamah radhiyallahu taala anhu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mengatakan bahawa daripada Qudamah bahawa beliau berkata, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dan ringkaskanlah. Mudah-mudahan aku dapat memahaminya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan marah. Lalu Ibnu Qudamah tadi mengulangi soalannya berkali-kali. Setiap kali baginda menjawab, baginda akan bersabda, jangan marah, jangan marah. Dan bukanlah satu kesalahan untuk berlakunya kejadian ini, peristiwa ini ataupun wurudul hadis ini berulang kali. Dan ramai sahabat yang bertanya, kerana ramai sahabat yang bertanya soalan yang sama. Kemudian ausini, berilah aku wasiat. Apakah maksud wasiat di sini? Maksudnya berikanlah aku petunjuk suatu amalan yang boleh memberi manfaat kepadaku. La taghdab, jangan marah, maksudnya jauhilah semua perkara, semua sebab yang boleh membawa kepada kemarahan, dan jangan terdedah kepadanya. Atau jangan melakukan sesuatu mengikut dorongan kemarahan. Marah ialah ledakan di dalam jiwa yang boleh menyebabkan berlakunya keganasan dan balas dendam. Faraddada miraran, dia mengulangi pertanyaan berkali-kali, maksudnya dia mengulang
mengulangi permintaannya supaya diberi nasihat lebih daripada sekali. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini sangat penting untuk kita bahaskan dan kita bicarakan walaupun dia sangat ringkas. Dua perkataan saja. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Ini adalah akhlak Muslim. Seorang Muslim yang baik, ia mempunyai sifat-sifat yang mulia. Sifat lemah lembut, malu, tawaduk, kasih kepada manusia. Jadi, wujud tanda-tanda kelakian yang sejati seperti mampu untuk kuat, mampu menanggung kesusahan, mampu berhadapan dengan musibah, tidak menyakiti manusia, boleh memberi maaf ketika kita mampu untuk membalasnya, sabar ketika dalam kesusahan, menahan kemarahan ketika orang lain melakukan kesalahan kepada dirinya, dan dia senyum, bermanis muka dalam semua keadaan. Inilah wasiat yang disarankan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang meminta wasiat daripada Nabi. Dan nasihat dan wasiat ini dapat memenuhi tujuan dan matlamat daripada pertanyaan itu. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada mereka hanya dengan ungkapan yang ringkas, tetapi di dalamnya terhimpun segala kebaikan yang menghalang daripada berlakunya segala kejahatan, iaitu jangan marah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, orang yang rindukan syurga, dia sentiasa mencari amal, mencari persoalan yang boleh membawa, mencari jawapan yang boleh membawa kepadanya ke dalam syurga. Para sahabat dia sangat rindukan syurga. Jadi inilah wasiat Nabi SAW selaku seorang sahabat, selaku seorang guru, seorang mursyid, seorang pemimpin yang agung ketika baginda ditanyakan, diajukan persoalan tentang sesuatu yang boleh membawa ke dalam syurga. Jadi sahabat ini dia rindu kepada syurga. Dia tanya Nabi, ingin menempuh jalan ke syurga. Lalu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada mereka supaya satu nasihat, satu wasiat yang ringkas sahaja. Jangan marah. Iaitu hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak yang baik. Akhlak kenabian. Akhlak Al-Quran. Sekiranya sifat tersebut menghiasi dirimu sehingga dia menjadi satu tabiat, satu kelaziman, maka kamu dapat menghindari perasaan marah ketika terdapat sebab-sebab yang menyebabkan kamu marah. Dan ketika itu kamu akan kenal jalan yang menuju redha Allah dan syurganya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sifat lemah lembut dan boleh menguasai diri sebenarnya itu adalah satu jalan kejayaan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham bahawa sifat kemanusiaan ini bila dia ditusuk dengan kejahatan, dia akan datang perasaan marah yang bergelora. Maka wahai orang Islam, wahai Muslim yang mencari kejayaan, saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan, awaslah kita daripada kita mengizinkan, kita membenarkan jiwa kita dikuasai oleh hawa nafsu. Jangan biarkan kemarahan bertapak dalam diri. Kerana jika ia berlaku, jika nafsu menguasai diri, ketika itu dia akan menyuruh kita, dia akan mendorong kita, dan dia akan menggalakkan kita melakukan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuanglah. Berjuanglah menentang nafsu itu supaya dia meninggalkan runtunan amarah, meninggalkan perasaan baran. Kerana seorang Muslim yang berakhlak, yang bertakwa, Muslim yang suci, Allah Ta'ala telah meletakkan sifat kepada mereka, ialah orang yang bersegera. Marah itu tidak salah, tetapi bila dia berhadapan dengan perasaan salah, apakah respon segeranya? Ialah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bersegeralah kita semua mengerjakan amal-amal baik
untuk mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah, mendapat syurga yang luasnya lebih daripada langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang-orang bertakwa ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Dan ingatlah Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berbuat baik, terutama dalam perkara-perkara yang baik. Inna wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka pada orang-orang yang ihsan, yang berbuat baik. Dan ketika itu diri kita akan terpelihara daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita dapat mengawal, dapat mengembalikan kepuasan nafsu, kemarahan kita. Dan semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan menjadi ahli syurga yang kekal di dalamnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar, bahawasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah perkara yang boleh menjauhkan aku daripada kemurkaan Allah? Baginda bersabda, jangan marah. Begitu juga Al-Imam Hasan al-Basri telah berkata, 4 perkara sekiranya seseorang memiliki, Allah Ta'ala akan memeliharanya daripada syaitan dan mengharamkannya daripada api neraka. Iaitu sesiapa yang mampu menahan nafsunya ketika berkeinginan, ketika takut, ketika bersyahwat dan ketika marah. Ini 4 keadaan. 4 penjuru. Kalau kita dapat mampu menahan nafsu, Allah Ta'ala akan menjauhkan kita daripada syurga dan mengharamkan kita daripada api neraka. Apakah 4 penjuru ini? Menahan nafsu ketika kita sangat berkeinginan, ketika kita takut, ketika kita bersyahwat, dan ketika kita sangat marah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, perasaan marah ini adalah penghimpun ataupun ibu kejahatan. Dan bebas daripada marah ini adalah ibu kepada kebaikan. Kita dapati bahawa dalam hadis ini, yang bertanya itu, orang yang menyoal, yang beriman itu, ketika Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jangan marah, beliau faham. Beliau memahami bahawa nasihat tersebut dan menerimanya serta mengulang-ulang permintaannya, meminta supaya diberikan wasiat dan nasihat. Seolah-olah dia tidak puas. Hatinya belum rasa cukup dengan wasiat yang diberikan itu, kerana dia rasa sikit. Sedangkan dia kalau ingin boleh nak wasiat ni daripada Rasulullah ni banyak. Tetapi Rasulullah SAW tidak tambah. Cukup dengan sekadar mengulang, faraddada miraran, mengulang-ulang wasiat yang sama 2 atau 3 kali. Bahkan mungkin lebih banyak lagi. Dan setiap kali dia meminta untuk mengulang, Rasulullah memberikannya wasiat, baginda tetap dengan jawapan yang sama, jangan marah. Ini satu penegasan bahawa wasiat ini sudah memadai dan mendalam sekiranya beliau memahami pengertiannya dan dia beramal dengan tuntutannya. Di sinilah kita sedar, wahai kaum muslimin sekalian, bahawa matlamat dan maksud wasiat melalui penegasan Rasulullah SAW tadi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ketika seorang Muslim berkata, lalu aku berfikir ketika Rasulullah SAW bersabda, apa yang telah disabdakan itu, lalu aku mendapati bahawa sifat marah itu adalah ibu kepada segala kejahatan. Maksudnya sekiranya beliau tidak marah berarti beliau telah meninggalkan seluruh kejahatan. Dan sesiapa yang meninggalkan seluruh kejahatan, maka dia akan memperoleh seluruh kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jazallahu anna khairal jaza. Semoga Allah Ta'ala membalasimu dengan sebaik-baik balasan, sebagaimana yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Annahu qad ballagha risalah wa adda al-amanah. Engkaulah wahai Rasul yang telah menyarankan akhlak yang baik dan telah memberi amaran daripada kunci kemurkaan Allah. Pernah dalam satu peristiwa Rasulullah SAW ditanya,
pada seorang lelaki, apakah amalan yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW menjawab, husnul khuluq. Husnul khuluq, berakhlak baik. Apakah akhlak baik itu? Huwa alla taghdab in istata'ta. Alla taghdab in istata'ta. Iaitu engkau tidak marah sekalipun engkau mampu marah. Sekalipun engkau berhak marah, tapi engkau tidak marah. Kenapa? Kerana sebenarnya marah itu lambang kelemahan, bukan lambang kekuatan, bukan lambang kejantanan. Marah itu adalah lambang kelemahan. Dan sebenarnya lemah lembut itu lambang kekuatan. Cepat marah dan tunduk kepada perasaan marah itu tanda lemahnya insan. Sekalipun dia memiliki lengan yang gagah, tubuh yang kuat, yang sihat. Kerana Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah, baginda Nabi SAW bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah. Laisa syadidu bis-sur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukan orang yang gagah itu orang yang kuat bergusti, kuat berlawan. Tetapi orang yang gagah itu ialah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kesan-kesan marah yang dimurkai. Kita tahu bahawa marah adalah akhlak yang dicela dan tabiat yang buruk serta senjata yang boleh membunuh. Apabila seorang insan dia menghambakan dirinya pada sifat marah, sifat baranya, dia akan jatuh, akan tumbang bersama dengan kesan buruk yang boleh memudaratkan dirinya khususnya dan juga masyarakat umumnya. Mudarat kepada dirinya, kepada individu. Mudarat di sini sama ada pada badan ataupun pada fizikal, pada material, ataupun pada akhlak, pada maknawi, ataupun pada keimanan, kepada kerohanian spiritual seseorang. Ini dapat diketahui apabila kamu menggambarkan keadaan seorang yang sedang marah, raut wajahnya berubah, darahnya meluap, anggotanya menggeletar, ni menahan darah, orak lehernya ni tegang ni, pergerakannya kelang-kabut, percakapannya jadi tidak jelas, lidahnya mudah mengeluarkan maki, nista, kata-kata keji, mengumpat, menguntuk, memfitnah, dan kemungkinan mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh membawa pada kufur, seperti mencela agama dan sebagainya. Ditambah lagi dengan gerak kerja yang tidak menentu, lalu hartanya dipersiakan, dibaling, dicampak, dirosakkan, bahkan boleh menyakitkan tubuhnya sendiri. Dia menumbuk, menyepak, last kali tangannya luka, kakinya patah. Jadi itu kesan-kesan bila kita bersifat marah yang melibatkan diri kita sehingga kita lupa diri. Begitu juga kalau kita marah ini, ia boleh memberi mudarat kepada masyarakat. Bila marah, kita sebut, kita menista, kita memaki orang, dia akan mengundang perasaan dengki dalam diri, benci dalam diri. Dia boleh menyembunyikan niat jahat terhadap manusia. Dia boleh membawa kepada menyakiti orang Islam yang lain, membenci serta rasa gembira bila orang lain dapat musibah. Dengan ini akan tercetusnya permusuhan, kebencian di antara sahabat handai. Dan lebih parah lagi, dia boleh memutuskan hubungan silaturahim di antara sahabat handai, saudara mara. Dengan itu akan rosaklah hidup, runtuhlah sebuah kerukunan masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita kena membuang perasaan marah, ataupun kita kena rawat perasaan marah. Kita mungkin tidak boleh buang kerana sifat marah itu ada ketikanya positif, bukan semuanya negatif. Tapi kita kena rawat. Kerana tabiat marah ini adalah, perasaan marah itu adalah tabiat manusia. Tetapi orang Islam yang mempunyai hubungan dengan alam, dengan Rabbul Alamin, dengan bersifat mempunyai sifat yang baik ini, mereka akan mengelak daripada perbuatan ataupun sikap kejahatan marah. Dan dia akan menjauhi segala sifat ataupun segala sebab-sebab ini yang boleh membawa kepada kemarahan. Bahkan dia akan cuba merawatnya.
Ada banyak sebab yang mengundang kemarahan. Sebab-sebab kemarahan ini ada banyak dan macam-macam. Di antaranya bila sombong, bila takabur, bila ingin mengatasi orang lain, bila ingin bermegah, bila ingin memperolok-olokkan orang lain, mempersendakan orang lain, ataupun ketika banyak bergurau, terutama dalam perkara yang bukan kebenaran, bohong dan sebagainya, berdebat ataupun campur tangan dalam perkara yang tidak melibatkan diri kita, yang kita tak berkaitan pun dengannya, ataupun kita juga terlalu rakus dengan harta dan kemegahan, dengan pangkat, sehingga berebut-rebut jawatan dan sebagainya. Orang Muslim hendaklah membersihkan dirinya daripada akhlak-akhlak yang keji ini, dan dia tidak memandang kepadanya, bahkan dia mendidik jiwanya supaya berakhlak dengan sifat yang mulia. Muslimin dan muslimat, bagaimanakah kita nak merawat perasaan marah ini? Ada macam-macam cara untuk kita merawat perasaan marah ini sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Antaranya kita melatih, kita biasakan diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti senyum, lemah lembut, sabar, mendapat kepastian dalam segala perkara dahulu. Tabayun dulu. Kita biasakan apa-apa berita baik ke buruk kita tabayun dulu. Jangan kita terus melenting. Tenang dalam pengurusan dan dalam menentukan hukuman. Kita ada contoh yang terbaik, ada qudwah, ada pedoman dalam masalah ini, iaitu siapa? Yang paling cool. Paling cool dia. Siapa? Nabi SAW. Ada cerita, ada hadis, ada riwayat. Pernah berlaku, Zaid bin Sa'nah datang menemui Rasulullah SAW sebelum dia masuk Islam lah. Dia ingin menguji salah satu sifat Nabi, iaitu sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut Nabi ini mengatasi sifat marah dan tidak terlalu jahil. Lalu Zaid menuntut hutangnya yang belum sampai tempoh kepada Rasulullah SAW dengan begitu kasar dan keras. Walaupun begitu, baginda tetap membalasnya dengan lapang dada dan senyuman manis. Walaupun ketika itu Sayyidina Umar memarahi Zaid bin Sa'nah ini. Dan lelaki itu berkata, itu bukan hal kamu, ini urusan aku dan dia. Urusan aku dan Muhammad. Kami sebenarnya lebih berhajat kepada selain daripada ini, wahai Umar. Apakah kamu sepatutnya menyuruh aku melakukan pembayaran yang baik dan menyuruhnya supaya menuntut hutang dengan cara yang baik? Itu kata-kata lelaki tersebut. Rasulullah menjawab kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, ini bukan masalah kamu. Ini masalah aku hutang dengan dia. Saya silap tadi. Masalah aku hutang dengan dia. Jadi wahai Umar, kalau kamu nak masuk campur pun, sepatutnya kamu kena nasihatkan aku supaya melakukan pembayaran yang baik dan menyuruhnya supaya menuntut hutang dengan cara yang baik. Jangan masuk campur. Jangan jadi penyokong siapa-siapa. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan supaya dibayarkan hutang dan ditambah lagi haknya sebagai gantian akibat herdikan yang diterimanya daripada Umar. Itulah yang menyebabkan Zaid bin Sa'nah ini memeluk Islam dan terselamat daripada kemurkaan Allah dan neraka Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Al-Hakim dan At-Tabarani. Yang kedua, bagaimana seseorang itu boleh mengawal dirinya ketika marah, iaitu dia kena tengok akibat ataupun apakah kesan daripada marah dan apakah kelebihan daripada dia memaafkan dan menahan kemarahan. Allah Ta'ala berfirman, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ini orang yang berjaya menahan kemarahan dan orang yang berjaya memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dan Ibn Majah meriwayatkan daripada hadis bahawa Nabi SAW bersabda, Man kazama ghayzan wa huwa yastati'u an yunfidhahu da'ahu Allah yawm al-qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta
يخيره في أي الحور شاء. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. Ini ganjaran tuan-tuan. Orang yang dapat menahan dirinya ketika marah ini, orang yang dapat menahan dirinya ketika dia sedang mampu untuk melakukan, untuk bertindak, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya di hadapan orang ramai pada hari kiamat nanti, di pada mahsyar, dan Allah Ta'ala akan memberikan dia untuk memilih, peluang untuk dia memilih bidadari yang dia kehendaki. Itu adalah ganjaran bagi orang yang dapat menahan kemarahannya. Ketika dia mampu, ketika dia berhak untuk bertindak, untuk dia marah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Begitu juga Imam Ahmad telah meriwayatkan, man kazama ataupun ma kazama abdun lillahi illa mala Allahu jawfahu imana. Ma kazama abdun lillahi illa mala Allahu jawfahu imana. Tidak ada seorang hamba yang menahan kemarahannya melainkan Allah Ta'ala akan memenuhkan hatinya dengan iman. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Yang ketiga, untuk kita menyelamatkan diri kita, membersihkan diri kita daripada akhlak-akhlak yang keji, kita juga minta perlindungan daripada Allah, minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebagaimana Al-Quran berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Jika kamu dihasut oleh sesuatu hasutan syaitan, maka mintalah perlindungan daripada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan, ada dua orang lelaki saling mencerca di sisi Nabi SAW. Salah seorang daripadanya mencerca sahabat dalam keadaan marah sehingga merah padam mukanya. Lalu Nabi SAW bersabda, Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Law qala a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Nabi SAW menegur para sahabat ini. Dia kata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah sekiranya dia menyebutnya, nescaya akan hilang apa yang dihadapinya, itu kemarahannya. Apakah kalimah itu? Dia berkata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bila kita sedang marah, kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ni genggaman kita, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kita kawal diri kita. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk kita beramal. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, kalau kita marah ini, kita kena ubah posisi kita. Ubah kedudukan kita ketika kita marah. Kata ni, marah ni. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Bila salah seorang daripada kamu ini sedang marah, dalam keadaan dia berdiri, dia duduk. Mudah-mudahan boleh menghilangkan kemarahannya. Tapi kalau duduk pun tidak menghilangkan kemarahannya, dia baring. Baringlah. Oleh kerana itu, orang yang berdiri, orang yang sedang berdiri ni, dia lebih senang balas dendam, marah, daripada orang yang sedang duduk dan baring. Kan? Orang yang duduk nak marah, dia kena bangun. Orang yang tidur nak marah, dia kena bangun. Jadi untuk mengelakkan daripada marah, dia kena duduk atau dia kena baring. Itu okey. Seterusnya, yang bagaimanakah kita nak menghilangkan perasaan marah ini, nak mengurus marah ini? Kita tidak bercakap, kita diam saja, tutup mulut kita. Kerana barangkali bila kita mengeluarkan perkataan, dia akan dibalas dengan perkataan yang boleh menambahkan kemarahan.
ataupun akan ada perasaan atau perkataan yang boleh menyebabkan kita merasa menyesal setelah kita hilang rasa marah tadi. Kerana kita tidak suka perkataan itu keluar ataupun dilontarkan kepada kita. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Beliau meriwayatkan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Qala thalathan. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila salah seorang kamu marah, maka hendaklah dia diam. Diam. Marah ni, diam. Marah ni, diam lagi. Kalau isteri sedang marah, kita diam. Diam. Kalau suami sedang marah, isteri diam. Kalau kawan sedang marah, diam. Kalau kita lawan, kita jawab, habislah. Perang dunia ketiga lah nanti. Wal'iyazubillah. Seterusnya, bila kita sedang marah ini, Nabi SAW mengajar kita supaya menyejukkan diri kita ini dengan berwuduk. Kerana kemarahan itu mencetuskan kepanasan dalam badan. Darah mengalir, darah laju, menggelegak. Akan menyebabkan tubuh menjadi panas, jadi hangat. Air akan menyejuk dan mengembalikan kita kepada tabiat asal kita. Ya, seperti mana yang disebut, ala wa innal ghadaba jamratun. Ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ingatlah perasaan marah itu adalah bara api yang membara dalam hati anak Adam. Mudah-mudahan dengan kita berwuduk, wuduk ini ibadat kepada Allah. Dan dia mengandungi zikir. Dengan berwuduk, syaitan yang meniup api kemarahan dalam diri manusia akan menjauhkan diri, akan lari. Imam Ahmad dan Imam Abu Daud meriwayatkan hadis bahawa Nabi SAW pernah bersabda, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa innama fa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Hadis ni kita selalu dengar, terutama dalam aikim dibacakan hadis ini. Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Dan syaitan itu dijadikan daripada api. Bila salah seorang kamu marah, lalu dia hendaklah berwuduk. Semoga dapat meredakan kemarahannya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, marah itu bukan semuanya salah. Boleh juga kita marah, tapi kena betul situasi dan keadaannya. Marah yang dicela ialah marah yang dituntut supaya diubati dan dijauhi daripada sebabnya. Iaitu marah kerana nak balas dendam. Ada marah yang diizinkan. Marah yang diizinkan itu marah kerana Allah. Al-hubbu wal-ghadabu lillah. Al-hubbu wal-bughdu lillah. Marah kerana Allah. Marah kerana Allah ini adalah marah yang disebabkan perkara yang diharamkan. Seperti agama dicerobohi, seperti akidah dicabar dan sebagainya. Maka kita mestilah marah. Seperti mana kita marah kepada perkara yang menyebabkan agama kita ini tercabar dan terhina. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan kongsikan bilakah marah yang dibenarkan ini. Kita berhenti setakat ini dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.